Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan mulakan tentang pengenalan yang mana saya akan menerangkan tentang amalan perakaunan kos secara teori. Jadi yang pertama adalah definisi perakaunan kos. Perakaunan kos adalah suatu subsistem yang mengenal pasti, mengukur, memproses dan menyampaikan maklumat objektif mengenai kos bagi penghasilan barang atau penyediaan perkhidmatan. Menurut daripada transmisi, perakaunan kos merupakan sebahagian daripada perakaunan pengurusan yang menyediakan kos yang dibelanjawankan, kos piawai dan kos sebenar bagi operasi proses jabatan atau keluaran serta analisis carian, kebolehuntungan dan kegunaan kewangan kepada sosial. Jadi yang seterusnya adalah tujuan perakaunan kos. Jadi yang pertama adalah ia membantu dalam menentukan dan mengesan kos yang dikeluarkan sepanjang proses pengeluaran. Kos yang dimaksudkan di sini merujuk kepada kos tetap dan kos berubah. Yang kedua adalah ia membantu dalam pembuatan keputusan bagi pengawalan pengoperasian yang efektif. Pengawalan pengoperasian yang efektif dapat meningkatkan kecekapan dan juga memaksimumkan keuntungan bagi sesebuah syarikat. Yang seterusnya adalah unsur-unsur kos yang terlibat. Terdiri daripada bahan langsung, buruh langsung, belanja langsung dan juga overhead. Kemudian, terdapat juga kelemahan jika tidak mengamalkan perakaunan kos. Jadi, antaranya adalah sukar untuk mencapai objektif kerana tidak mempunyai kawalan kos. Kawalan kos merupakan perkara yang sangat penting kerana kawalan kos ini mengawal operasi bagi setiap jabatan, proses yang dilakukan dan juga kos yang dilibatkan, supaya pihak pengurusan dapat mengesan kerugian dan boleh melakukan penambahbaikan dengan segera. Yang seterusnya adalah sukar untuk membuat keputusan untuk mencapai objektif yang diingini kerana ia mempengaruhi keputusan pengurus berkaitan dengan keuangan syarikat kerana menggunakan maklumat yang tidak relevan dan tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Ahmad Saufi, nama matrik A181060. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan 2.0 iaitu profil syarikat. Salimah binti Arsyad telah menubuhkan NFA Bakery Sendirian Berhad di Kuala Lumpur pada 16 April 2017. NFA ditubuhkan untuk membekalkan produk dan perkhidmatan bakery kepada pelanggan di Malaysia serta melatih usahawan untuk bekerja dalam perniagaan bakery. Pembeli peribadi ataupun personal shopper ataupun penghantaran makanan digunakan untuk membawa produk makanan ke rumah di seluruh negara. Visi syarikat iaitu menjadi salah satu perusahaan bakery terbesar di Malaysia yang menggunakan teknologi dan barangan halal, mempunyai kepelbagaian rasa, bentuk dengan harga yang mampu milik. Misi syarikat pula menjadi salah satu syarikat yang menyediakan produk bakery yang sihat, berkualiti tinggi dan halal demi melahirkan generasi yang mempunyai nilai-nilai murni, jati diri yang kuat dan semangat tamadun yang kukuh, serta dapat memberikan inspirasi kepada orang ramai dengan melaksanakan perniagaan bakery. Produk NFA ialah kek, iaitu produk makanan. Kek mempunyai tenaga yang cukup untuk mengekalkan kesihatan seluruh badan, termasuk otot, otak dan sistem saraf. Makanan kaya serat boleh membantu dalam penghadaman makanan secara cekap. Makan kek mempunyai banyak manfaat kepada kesihatan dan boleh membantu dalam mengekalkan fizikal yang sihat. Carta organisasi NFA Bakeries terdiri daripada pengurus dan dua bahagian iaitu bahagian pentadbiran yang di bawahnya diketuai oleh ketua Jabatan Operasi yang mengawal pembantu jualan dan penyelia penghantaran. Seterusnya, bahagian perkilangan yang di bawahnya diketuai oleh ketua Jabatan Bakery yang mengawal pembuat kek dan penghias kek. Rajah ini berkenaan proses pengeluaran ataupun perkhidmatan dalam NFA Bakeries. Pelanggan akan masuk ke dalam laman web dan membuat tempahan. Bahagian pengurusan syarikat akan menetapkan tarikh pengambilan tempahan. Bahagian pembuatan dan penyiapan pula melakukan proses-proses tertentu. Pelanggan akan membayar dan resit dikeluarkan dan dokumen ditandatangani. Seterusnya, pelanggan akan mengambil tempahan kek yang dah siap ataupun NFA Bakery sendiri yang akan membuat penghantaran. Beralih pula pada carta aliran proses kerja. Bahan mentah dikumpulkan dan disukat, seterusnya dimasukkan ke dalam mesin pengadun. Adunan dituang ke dulang acuan dan kemudiannya dimasukkan ke dalam ketuha. Kek dikeluarkan daripada ketuha dan pemeriksaan dilakukan ke atas kek. Jika tiada kecacatan berlaku ke atas kek, kek akan dihias dengan pelbagai hiasan ataupun kita panggil dia topping. Seterusnya, kek dimasukkan ke dalam kotak dan disimpan di dalam peti sejuk.
dan kek yang ditempah akan dikeluarkan untuk dihantar. Bahagian kedua adalah amalan perakaunan kos bagi syarikat. Tujuan perakaunan kos diwujudkan adalah untuk memberi maklumat yang membantu perakaunan pengurusan dalam mengendalikan keseluruhan kos yang terlibat dan diguna pakai dalam penyediaan penyata keuangan. Yang pertama adalah menentukan kawalan kos. Kos dalam operasi jabatan atau proses yang terlibat harus dipastikan berada dalam keadaan yang terkawal oleh pihak pengurusan, agar setiap jabatan boleh berfungsi dengan cekap untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan segala kos yang diterima akan dianalisis untuk mengelak sebarang pengulangan dari segi pembaziran atau kerugian kos akibat ketidakcekapan yang berlaku. Maka tindakan penambahbaikan boleh dilakukan dengan kadar yang segera. Seterusnya adalah untuk membuat keputusan. Ketepatan persembahan maklumat kos yang dilibatkan dalam syarikat amat penting bagi membantu pihak pengurusan dalam melaksanakan proses pembuatan keputusan di mana akan memberi impak kepada prestasi serta kedudukan keuangan syarikat dalam jangka masa panjang atau pendek. Kemudian, bertujuan untuk melakukan penentuan harga produk. Dalam proses penentuan harga sebelum produk dipasarkan, faktor utama yang perlu diambil kira adalah faktor kos, di mana segala kos yang terlibat dalam penghasilan produk harus diambil kira termasuk kadar keuntungan yang relevan. Yang terakhir adalah untuk melaksanakan perancangan. Analisis segala maklumat dan aktiviti kos pada masa lalu dan kini adalah penting untuk melihat sejauh mana peningkatan kadar kecekapan berlaku untuk memastikan peningkatan prestasi dan kadar keuntungan syarikat. Seterusnya adalah kos-kos pengeluaran atau operasi yang dilibatkan. Yang pertama adalah bahan mentah langsung di mana ia boleh dijejaki secara ekonomi. Kemudian buruh langsung iaitu kos buruh yang boleh dikenal pasti secara terus kepada keluaran produk. Berikut adalah bahan mentah tak langsung dan buruh tak langsung iaitu kos yang tidak dapat dikenal pasti secara langsung atau secara ekonomi. Kemudian berikut adalah senarai kos overhead yang dilibatkan di kilang untuk keseluruhan proses pengeluaran dan juga kos pentadbiran dan jualan yang terlibat dalam syarikat. Yang terakhir adalah senarai aset tetap yang dimiliki oleh syarikat untuk meneruskan operasi perniagaan dengan lancar dan cekap. Seterusnya, saya sambung dengan 3.3 iaitu jenis perakaunan kos. NFA Bakeries menggunakan perakaunan kos normal di mana pengokosan yang mengukur kos overhead kilang berdasarkan overhead tertentu dan menggunakan kos overhead diserap. Kos overhead diserap ni dapat menentukan harga dengan lebih awal dan pastikan kos produksi unit adalah seragam. NFA Bakeries juga menggunakan asas kadar jabatan berbanding asas kadar tunggal kerana produk yang dihasilkan perlu melalui pelbagai jabatan seperti jabatan mengukus, jabatan menghias kek dan lain-lain. Next, pengokosan proses. NFA Bakeries menggunakan pengokosan proses kerana perlu melalui banyak jabatan sebelum siap sepenuhnya. Dan syarikat ini memilih untuk menggunakan kaedah purata wajaran dengan andaian unit-unit separuh siap akan menyerap kos berbeza dengan unit-unit siap. Purata wajaran ini tidak membezakan kerja yang dilakukan dalam tempoh lepas dan tempoh semasa. 3.5 Pengumpulan, pengklasifikasian dan peruntukan kos termasuk sumber dokumen utama dan sekunder, proses pengumpulan, kaedah pengagihan overhead dan sebagainya. Pengumpulan. NFA Bakeries Sdn Berhad ataupun NFA bergantung kepada resit atau invoice dalam urusan jual beli. Mereka menggunakan kunci kira-kira yang mencatatkan proses keluar masuk. Jadi, boleh dikatakan resit itu bertindak sebagai komponen utama dalam menentukan imbangan duga. Bagi pengklasifikasian, NFA Bakeries Sdn Berhad mendapatkan sebut harga daripada beberapa pembekal dan membuat perbandingan harga berdasarkan kualiti dan kuantiti diperlukan. NFA Bakeries Sdn Berhad juga ada membuat penilaian harga sebelum menentukan sesuatu kos mengikut tempahan kerja. Setelah mendapat beberapa pembekal yang menepati piawaian syarikat, barulah syarikat mengklasifikasikannya sebagai pembekal rasmi. Kedai ini membeli bahan dan alatan secara pukal. Melalui cara itu, kedai dapat menjimatkan kos. Pembelian akan dikenakan resit dan invoice yang akan dijadikan lampiran bagi berekod proses transaksi.
Seperti perniagaan yang lain, NFA Bakery Sdn Berhad tidak terlepas daripada mempunyai kos berubah seperti bil elektrik dan air serta selenggaraan mesin dan kos penghantar makanan ataupun rider. Bagi memperuntukkan kos sesuatu perkhidmatan pula, ia bergantung kepada kos masa dan jarak perjalanan, kos pengangkutan, kos bahan mentah serta kos buruh. Harga yang dikenakan kepada setiap perkhidmatan yang syarikat tawarkan adalah bergantung kepada tempahan kerja, iaitu tempahan tempatan dan tempahan belian. Peruntukan kos. Proses pengumpulan kos adalah proses untuk mengenal pasti kos-kos yang terlibat untuk menentukan sama ada kos tersebut di bawah kategori bahan langsung, buruh langsung ataupun overhead. Perkara itu juga diaplikasikan dalam perniagaan kek NFA Bakeries. Bahan langsung yang terlibat adalah seperti tepung gandum, mentega, margarin dan telur. Bagi pengiraan buruh langsung, sebanyak RM7,100 Malaysia diperuntukkan setiap bulan untuk belanja gaji pekerja. Terdapat masing-masing 3 dan 2 orang pekerja bagi jabatan pengeluaran dan pembungkusan. Jika terlebih waktu bekerja, premium overtime juga diambil kira dalam gaji bersih pekerja dan kos overhead. Bagi overhead pula, mereka mempunyai susut nilai bagi peralatan mesin yang digunakan seperti mesin pengalun dan oven. Kaedah pengagihan overhead adalah proses mengagihkan kos overhead mengikut pusat kos atau jabatan. Memandangkan NFA Bakery Sdn Berhad adalah syarikat perkhidmatan dan pengeluaran, jadi mereka mempunyai 2 jabatan iaitu Jabatan Perkhidmatan dan Jabatan Pengeluaran. Jabatan Perkhidmatan menggunakan asas agihan mengikut kaedah-kaedah yang sering digunakan dalam mengagihkan kos overhead. Bakery mengkhususkan kepada kaedah Activity Based Costing ABC berbanding kaedah tradisional. Kaedah pengekosan ABC mengagihkan kos sumber yang merangkumi kos pasti kepada kos aktiviti individu yang dikenali sebagai kelompok kos. Selanjutnya, kos setiap aktiviti dikenakan kepada setiap produk berdasarkan faedah yang diterima oleh setiap produk melalui penggerak kos. 3 kaedah yang dipraktikkan untuk pengagihan kos overhead ialah kaedah langsung, kaedah urutan dan kaedah timbal balik. Pengurus yang akan merekod sebarang transaksi atau tempahan keluar masuk dan akan diselaraskan dengan jumlah yang terdapat dalam invoice dan resit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbincangan dan cadangan. Bagi perbincangan, NFA Sdn Berhad mengamalkan perkhidmatan kepada pelanggan di mana pelanggan boleh membuat tempahan mengikut citarasa dan keperluan mereka. Seperti mereka boleh memilih perisa kek yang mereka inginkan. Seterusnya, mereka menggunakan dokumen sumber seperti bil tunai, memo, voucher pembayaran dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk pengiraan kos. Dan akhir sekali ialah mereka mengamalkan kaedah pengekosan normal, iaitu mereka akan mengambil kira overhead pratentu, iaitu overhead yang dianggarkan supaya aktiviti pengekosan dapat dijalankan dengan pantas. Seterusnya, bagi cadangan, kami mencadangkan untuk NFA Sdn Berhad meneruskan kaedah perakaunan normal di mana mereka menggunakan kadar overhead pratentu bagi mempercepatkan proses pengekosan. Dan mereka juga haruslah menjalankan strategi yang berkesan seperti membuka cawangan baru supaya pelanggan tidak perlu tertumpu kepada satu tempat sahaja. Dan mereka juga haruslah mengenal pasti masalah yang ada supaya mereka dapat melakukan penambahbaikan. Dan akhir sekali, mereka haruslah mengiklankan produk yang dikeluarkan di platform sosial media seperti Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Hal ini supaya pelanggan dapat mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang syarikat mereka.